Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Kasr Al-Mizan. Tuanan Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam pada 25 Februari 2014. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 462 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 82.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 55.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.5%. Negara Brunei Darussalam terus melaksanakan usaha pemulihan industri pelancongan pasca pandemik. Penyambungan semula dan peningkatan kesaling hubungan udara penting bagi membolehkan dan menggalakkan aliran ekonomi utama seperti perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan, negara juga terus meningkatkan kapasiti penerbangan bagi memudahkan pergerakan untuk memenuhi keperluan pengembara yang masuk dan keluar termasuk penumpang transit. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-11 di Bangkok, Thailand, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin berkata, negara Brunei Darussalam berjaya menarik pelaburan dalam dan luar negara bagi meningkatkan tarikan pelancong yang berkaitan dengan usaha-usaha eko-pelancongan. Usaha itu, jelas Yang Berhormat, menjadi dorongan untuk memanfaatkan peluang dalam pemulihan ekonomi yang akan menyumbang kepada penjanaan semula sektor pelancongan. Dengan tema Pelancongan Masa Depan Penjanaan Semula Industri Pelancongan, mesyuarat menggariskan pentingnya pelaksanaan pelantindakan kesaling hubungan APEC 2015-2025. Mesyuarat mengalu-alukan cadangan dasar bagi pelancongan masa depan dan penjanaan semula sektor pelancongan yang mencerminkan kesepaduan semua ekonomi APEC dalam usaha mencapai pertumbuhan yang seimbang, terjamin, mampan dan inklusif. Lebih 300 graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran dan doa kesyukuran. Majlis sempena Haflud Takharuj ke-12 itu diadakan di Masjid Universiti. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis antara lain bertujuan membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan para pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam aktiviti keagamaan agar dijadikan sebagai amalan harian. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Lebih 400 belia dari seluruh negara menyertai Forum Belia Brunei YFB diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Forum kali kedua tersebut menggesa para belia untuk menyertai masyarakat dan pembangunan negara dalam cara yang bermakna dan dinamik dengan menonjolkan kepimpinan dan kerjasama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Dengan tema Kepimpinan Masyarakat bagi Pembangunan Negara, forum mengumpulkan para pemimpin belia dan penggubal dasar bagi membincangkan pendapat, cabaran dan peluang kepada pembangunan negara sebagai platform yang memberi aspirasi untuk meningkatkan penyertaan dan kepimpinan dalam pembangunan ekonomi di negara ini dan juga serantau. Forum dianjurkan bersama oleh Young Professional Network, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disokong oleh Majlis Belia Brunei dan Curious Mind. Enam belas pasukan bersaing dalam 7th Annual Cyber Battle Capture the Flag 2022 yang dianjurkan oleh IT Protective Security Services ITPSS Nirian Berhad. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Wang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah ITPSS Nirian Berhad. Kategori terbuka dimenangi pasukan kripto, kategori konsortium komputeran dan informatik Borneo dimenangi oleh 31D107S dari Universiti Malaysia Sabah yang juga memenangi hadiah bonus terbaik di Borneo. Acara juga diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada ITPSS kerana berjaya mendapatkan akreditasi rasmi ISO IEC 17025-2017 piawaian bagi makmal forensik digital kebangsaan Cyber Security Brunei yang baru-baru ini dianugerahkan oleh Lembaga Akreditasi Kebangsaan Institut Piawaian Kebangsaan Amerika. Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutung mengadakan majlis sambutan ulang tahun penubuhannya ke-5 dan berlangsung di pusat berkenaan di Pekan Tutung. Sepanjang penubuhannya, beberapa aktiviti termasuk program keagamaan, kesihatan, sosial dan rekreasi, keusahawanan dan program pembelajaran sepanjang hayat diungkayahkan bagi meningkatkan kemahiran baru dalam kalangan warga emas serta perkongsian pengetahuan dengan orang sekeliling. Majlis diselajurkan dengan jalinan ukhuwah bersama Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Jabidin, mantan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kumpulan Belia Masjid Raja Isteri Pengira Anak Jah Saleha Kampung Rimba muncul juara dalam peraduan kuis Hijrah 1444 bagi belia-belia masjid senegara. Peraduan sempena sambutan awal tahun Hijrah diadakan di Masjid Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sara Kampung Sungai Kelugus, daerah Tutong. Penyampaian hadiah kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Peraduan dianjurkan bersama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong, Bahagian Perpustakaan Jabatan Hal Ehwal Masjid serta Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sara Kampung Sungai Kelugus. Peraduan antara lain bertujuan menjadikan masjid sebagai gudang ilmu yang bermanfaat kepada jemaah dan masyarakat sekeliling. Lamin warisan di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong menarik perhatian kunjungan rombongan Pusat Sejarah Brunei. Lawatan antara lain bertujuan sebagai salah satu program kembara sejarah yang dikendalikan oleh Pusat Sejarah Brunei. Semasa lawatan, rombongan menyerahkan buku terbitan Pusat Sejarah Brunei yang disampaikan oleh Awang Hanafi bin Haji Saleh, Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Antara buku yang disumbangkan buku ilmiah, Himpunan Buku Sejarah Brunei, buku Melayu Islam Beraja dan monograf jurnal. Pusat Sejarah Brunei akan bekerjasama dengan Lamin Warisan dalam memberi konsultasi mendokumentasi bahan berharga yang terdapat di Lamin Warisan. Sejarah memang adalah berbesar hati untuk membagi konsultasi ataupun khidmat bantuan macam mana kaedah-kaedah saya berjelaskan ini mengumpul, mendokumentari dan juga memelihara. Maksudnya memelihara memindah dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk digital. Harapan sejarah memang akan bekerjasama dengan pengurus ini Lamin Warisan macam mana untuk mengekalkan bahan-bahan yang dipamerkan dan dalam masa yang sama mempamerkan dan juga memelihara untuk generasi yang akan datang.
Forum Pripanita sesi kedua bertajuk Komunikasi. Komunikasi adalah kunci kebahagiaan. Anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama agensi kerajaan dan persatuan bukan kerajaan dilanjutkan bagi para penuntut IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Forum diadakan untuk mempertingkatkan kesedaran tentang kepentingan hak wanita dan mempersiapkan diri wanita dan lelaki untuk cekal menghadapi masalah atau musibah yang tidak dijangka. Lebih 300 orang penuntut IBTE tahun 2 menyertai forum berkenaan. Forum khas Wanita Ilal Hijrah bertajuk Wanita Solehah Dambaan Syurga diadakan sempena sambutan awal tahun Hijrah dan diungkayahkan oleh bahagian Muslimah dan kumpulan belia wanis Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait dengan kerjasama Pejabat Haiwan Masjid Daerah Belait. Forum dihasrat memberi ilmu pengetahuan dan panduan yang bermanfaat kepada kaum wanita selain menyelusuri sebahagian kisah wanita-wanita solehah di zaman Rasulullah SAW untuk dijadikan contoh dan panduan bagi kaum hawa dalam menjalani kehidupan hari ini. Kementerian Hal Agama menegaskan para peniaga di negara ini untuk memastikan daging-daging mentah yang diterima daripada pembekal adalah daging yang halal dan sah sama ada dari pusat penyembelihan tempatan yang mempunyai sijil halal, sijil penyembelih dan lesen membekal atau pengimport yang mendapat permit import halal dari Majlis Ugama Islam Brunei. Ini berikutan satu operasi bersepadu yang dijalankan oleh para pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Halal Syariah dan Jabatan Kastom dan Eksais Diraja pada 5 Julai lalu di salah sebuah rumah di Kampung Kilanas mendapati Zurayati binti Haji Zainal melakukan kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006 kerana memiliki 135.8 kilogram tongkeng ayam dan 9.2 kilogram daging mentah. Dia dikenakan denda RM900. Kementerian Hal Agama mengingatkan para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini supaya lebih peka terhadap produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini berikutan dapatan mi segera ramen Kyushu Tonkotsu Artificial Pork Flavor jenama Itsuki dijual secara terbuka di ruangan umum di beberapa buah pasaraya di negara ini. Jabatan tersebut juga membuat penelitian dan mendapati syarikat penghilang Itsuki Foods Company Limited yang menghasilkan mi segera ramen Kyushu Tonkotsu dengan perisa tiruan daging khinzir turut menghasilkan variasi produk mi segera dengan perisa yang berasaskan daging khinzir. Oleh itu, Jabatan Hal Syariah telah mengarahkan pemilik pasaraya terbabit untuk mengasingkan kesemua produk keluaran syarikat tersebut dengan serta-merta di tempat yang bukan halal.